أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, saat ini Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita. Masih lagi diberi kesempatan peluang untuk beramal. Untuk kita meneruskan lagi sakit-baki kehidupan kita dengan agenda-agenda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya marilah kita mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mentadabbur dan menhayati pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقال فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat ialah orang lelaki yang mati syahid di jalan Allah Taala. Lalu dia dibawa dan ditunjukkan nikmatnya
sehingga dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah yang engkau amalkan padanya? Dia menjawab, aku berjuang sehingga aku mati syahid. Allah Ta'ala berfirman, engkau tipu. Engkau berjuang supaya engkau disebut sebagai seorang yang berani, dan perkara itu telah disebut. Kemudian diperintahkan supaya diheret wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Kemudian diadili pula orang yang mempelajari ilmu serta mengajarkan dia, dan dia juga membaca Al-Quran. Lalu dibawa dan ditunjukkan kepadanya nikmat sehingga dia mengetahui nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah yang engkau amalkan padanya? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajar ilmu dan membaca Al-Quran keranamu. Allah Ta'ala berfirman, engkau tipu. Sebenarnya engkau belajar supaya engkau disebut sebagai orang alim, dan engkau baca Al-Quran supaya engkau disebut sebagai qari, dan perkara itu telah pun disebut. Kemudian diperintahkan supaya diheret wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Kemudian diadili pula lelaki yang ketiga yang diberikan kemewahan dan kekayaan harta yang melimpah ruah. Lalu dia dibawa dan ditunjukkan nikmatnya sehingga dia mengetahui nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah yang engkau buat dengannya? Dia menjawab, tidak pernah aku tinggalkan infak pada jalan engkau, wahai Allah. Suka aku untuk diinfakkan, melainkan telah infak pada jalan itu keranamu. Allah Ta'ala berfirman, engkau tipu. Sebenarnya engkau buat perkara itu supaya disebut sebagai seorang yang pemurah, seorang yang dermawan, dan perkara itu telah disebut. Kemudian diperintahkan supaya diheret wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kita bacakan pada malam ini adalah salah satu daripada hadis ancaman Nabi SAW, serta hadis-hadis yang membawa kepada kita untuk muhasabah terhadap amal-amal kebaikan yang dilakukan sepanjang hidup di atas dunia. Di dalam hadis ini Nabi SAW mendatangkan 3 golongan, iaitu 3 golongan yang beramal dengan amal yang ganjaran luar biasa hebat. Disebut dalam hadis ini bahawa awwalun nas yuqda alaihi yaumal qiyamah, manusia yang pertama yang akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Sebagaimana yang kita sedia maklum, orang yang mati di jalan Allah Ta'ala, orang yang mati syahid adalah di antara sebesar-besar amalan berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Sebab itu tuan-tuan, apabila Nabi SAW menyatakan kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala sehingga mati syahid, pada zaman Nabi SAW berduyung-duyung para sahabat mendaftarkan nama untuk turut serta dalam jihad fi sabilillah. Sehinggalah yang datang kepada Nabi itu di kalangan kanak-kanak. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik, pada masa itu masih budak lagi. Bila Nabi sebut kelebihan orang yang mati syahid ni, sahabat bersegera. Ini sifat orang-orang yang beriman. Sifat golongan sahabat yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada mendapat pengampunan daripada Tuhan kamu. Maksudnya tuan-tuan, sifat orang beriman, dia akan bersegera cepat nak melakukan kebaikan. Tidak ada tangguh-tangguh. Berbezalah kita di umat kemudian ini. Di umat kemudian ni, dah apalah, nanti dululah. Nampak? Esok dah apa? Dah apalah, minggu depan lah. Kalau kata ni start nak masuk musim rebang dah ni,
Oh, tak apalah, tahun depan lah, tahun ni tak lagi. Nampak? Nak pergi umrah, tak apalah, tahun depan lah. Nak mari kuliah, tak apalah, esok ada lagi kuliah. Maksudnya ini sikap manusia akhir zaman. Tapi berbeza dengan sifat golongan sahabat. Golongan sahabat ni tuan-tuan, dia sentiasa bersegera ataupun sangat loba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehinggalah bila Nabi sebut berkenaan kelebihan orang yang mati syahid ni, maka semua sahabat mari. Maknanya menyatakan kesediaan untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sehingga kan turun ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Allah Ta'ala menyebut bahawa kenapa tidak di kalangan kamu ada sekelompok kumpulan ta'ifah. Ta'ifah ni kumpulan, kalau kita belajar bahasa Arab, bilangan dia 3 hingga 9. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala kata kenapa tidak di kalangan kamu ni ada sekumpulan orang yang pergi liyatafaqahu fid din, yang pergi belajar. Pergi tafakuh ilmu agama, belajar fiqh. Maksud belajar fiqh ni faham dalam urusan agama. Sebab apa ayat ni turun tuan-tuan? Ayat ni turun ada asbabun nuzul. Kerana ketika itu berdasarkan hadis yang kita baca ni juga, bila mana Nabi tawarkan kelebihan yang besar bagi orang yang mati syahid, maka sahabat semua mari belaka. Mari belaka, nak pergi perang belaka. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tak boleh pergi perang belaka. Maknanya tuan-tuan, tak boleh pergi perang belaka. Maka kena ada yang jaga pengkalan. Tak boleh pergi perang belaka. Kalau pergi perang belaka, siapa nak jaga pengkalan? Kena ada orang yang pergi belajar, orang pergi menuntut ilmu. Maka ini sebab nak biarlah kita berada di posisi masing-masing. Jadi nak khabar pada masa itu sahabat sangat teruja dengan ganjaran mati syahid. Sebab orang yang mati syahid ini tuan-tuan tidak ada ganjaran melainkan syurga lah. Dan disebut di dalam surah Yasin, yang mana kita baca sama pada malam Jumaat tu. Ketika mana pada permulaan surah Yasin, ketika mana Allah Ta'ala menceritakan inna ashabal qaryah izza'ahal mursalun. Allah Ta'ala cerita kisah seorang penduduk, cerita kisah satu negeri, iaitu negeri Antakiyah, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, yang diutuskan Rasul. Cerita yang agak panjang, bermula daripada ayat yang ke-12. Tuan-tuan boleh baca. Dan kepada ketika itu seorang pemuda yang beriman kepada Allah Ta'ala, iaitu Habibun Najjar. Habibun Najjar ni mari berdakwah kepada penduduk negeri dia, ajak supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi tuan-tuan, penduduk negeri dia ni adalah penduduk yang jahat, sehingga ditangkap Habibun Najjar dan direbahkan. Memang jenis penduduk Antakiyah ni tuan-tuan, jenis kalau dia berlawan cara menjatuhkan lawan. Kalau hari ni kau istilah dia smackdown. Nampak? Orang yang gusti. Mana tuan-tuan, gusti ni, amalan gusti dimulakan di penduduk Antakiyah. Dia berlawan merebahkan lawan dia. Jadi bila direbahkan Habibun Najjar, kemudian dia suruh seluruh penduduk negeri itu pergi lenyek dia, pergi pijak perut dia, sehingga terburai isi-isi perut. Habis tu, habis terburai isi perut. Dengan erti kata Habibun Najjar tadi mati syahid. Bila mati syahid ni tuan-tuan, bila sahaja mati syahid, Allah Ta'ala pun terus berfirman, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam syurga aku. Maksudnya sini tuan-tuan, ayat ini menjadi dalil bahawa orang yang mati syahid, roh dia direct terus masuk ke dalam syurga, tanpa melalui alam barzah, tanpa melalui soal jawab dalam kubur. Ini kelebihan bagi orang yang mati syahid. Itu nak khabar kelebihan. Sebab itu orang yang mati syahid awwalun nas yuqda yaumal qiyamah.
iaitu manusia yang mula-mula sekali akan dihakimi di hari akhirat. Siap-siap mati syahid dulu. Okey. Cuma tuan-tuan, dalam hadis ni adalah bahawa Nabi SAW memberi ancaman. Memberi ancaman kepada orang yang pergi berjuang, pergi berjihad. Tuan-tuan, orang yang pergi berjuang ni, pergi berjihad bukan orang yang sebarang. Orang berjuang ni orang yang gagah. Jihad, kalau kita belajar bahasa Arab sikitlah. Jihad daripada perkataan al-jahdu. Dia boleh baca dengan dua wajah. Sama ada al-jahdu ataupun al-juhdu atau membagi depan. Al-jahdu maksudnya at-taqah. At-taqah ni maksudnya apa? Maksudnya kekuatan. Mesti ada keupayaan. Mana orang yang nak pergi jihad, orang yang nak pergi perang, mesti orang yang kuat. Mesti orang yang ada keupayaan, kekuatan dari sudut fizikal dan juga dari sudut harta benda, persiapan nak pergi perang. Itu maksud yang pertama kalau kita baca dengan baris atas al-jahdu. Kalau kita baca dengan baris depan al-juhdu. Al-juhdu maksudnya al-masyaqqah. Al-masyaqqah ni maksudnya kepayahan, kesusahan, kesakitan. Memanglah orang pergi jihad, orang pergi perang ni payah tuan-tuan. Mana ada senang nak pergi perang. Dengan payahnya, tidur tak menentu. Terpaksa berkorban harta, bahkan berkorban nyawa, sakit, cedera parah. Terpaksa berpisah dengan ahli keluarga, orang yang disayangi. Itu dia al-masyaqqah. Maka tuan-tuan, maknanya orang yang boleh pergi berjihad ni bukan orang sebarang. Orang yang kuat, orang yang ada kekuatan tubuh badan, orang yang ada nikmat kesihatan, dan tuan-tuan dia pergi berperang. Tapi tuan-tuan, bila mana dia pergi berperang, sehinggalah dia mati syahid. Namun tuan-tuan dengan niat ingin kemasyhuran dan dikenali sebagai seorang pahlawan yang hebat. Maknanya tuan-tuan, bila mana orang ni mati syahid, di hari akhirat pun Allah Ta'ala nak adili. Kemudian ditunjukkan kepada dia nikmat-nikmat ataupun ganjaran yang akan diperolehi oleh orang yang mati syahid. Jadi dia pun tengok dah, depan mata nikmat ni tak sabar ni. Patut Allah Ta'ala tanya, ma fa'ala hadza? Apa yang kamu buat? Apa yang amalan yang kamu buat? Kemudian dia pun kata, aku telah berjuang, berjihad sehingga aku mati syahid. Allah Ta'ala kata, kazzabta, kamu lebong. Bahasa Melayu kita. Bukan bahasa Melayu, bahasa Terengganu. Kamu lebong, kamu tipu. Nak kabos sini apa tuan-tuan? Satu perkara yang perlu kita sedar dan perlu kita fahami, bahawa di hari akhirat, di hadapan mahkamah Allah Ta'ala, sama sekali tuan-tuan kita sudah tidak boleh berdusta. Tidak boleh dah nak lekak kat tu, nak kona kat ni, nak kona kat tu, tak boleh. Nampak? Nak cari alasan tu, nak cari alasan ni, tak boleh. Kalau hidup di atas dunia ni tuan-tuan, macam-macam alasan boleh. Bahkan orang pergi mahkamah tuan-tuan, boleh lekak kat tu, lekak kat ni, tipu kat tu, tipu kat ni. Tapi ingatlah, di hari akhirat tuan-tuan tak boleh tipu dah. Tak boleh tipu dah. Dan bukan saja tak boleh tipu, bahkan sudah tidak diterima alasan. Alasan apa-apa tak terima dah. Walaupun di atas dunia ni boleh terima alasan. Kata berapa tak mari masjid. Hari ni tak sihat, sakit kepala, sakit perut. Okey, fine, tak ada masalah. Berapa hari ni tak mari masjid? Hari ni pergi kenduri. Cuti sekolah ni kenduri jauh sikit. Pergi Kuantan no. Nampak dah nak balik. Tak apalah, alasan boleh. Macam-macam alasan. Tapi tuan-tuan, disebut lagi dalam satu hadis. Disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, la yaqbalu i'tizar, tidak diterima lagi alasan apabila seorang itu mencapai umur 40 tahun. Tuan-tuan kena ingat tu. Khususnya dalam urusan agama.
Nah, mungkin sebelum ni kita kata kita beralasan, ustaz, saya tak nak mari masjid sebab sibuk kerja. Nah, sibuk kerja. Sibuk dengan anak ramai, nak pergi atau anak ngaji atau anak sekolah gini-gini. Nah, tapi tuan-tuan disebut dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan boleh rujuk. Apabila siapa umur 40 tahun, maka sudah tidak diterima lagi alasan. Nah, maksudnya apa? Kalau awak ada alasan lagi dalam urusan beragama, maka tak terima lah. Sebab apa? Sebab usia itu adalah sudah usia di penghujung. Tak? Kalaulah umur kita 60 tahun, tuan-tuan, 60 tahun ni, tuan-tuan, adalah kita kata usia yang kritikal. Nah, kritikal. Maknanya apa? Kita sudah dia ada penghujung perjalanan. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi kita umur 63. Nah, 63. Dan disebut, tuan-tuan, dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah cerita apabila turunnya surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath. Bila turunnya ayat tu, tuan-tuan, aku tengok Nabi, bahawa Nabi semenjak daripada turun ayat tu, Nabi tidak pernah tinggal membaca bismikallahumma rabbana Allahumma rfili. Mengikut riwayat yang kedua, nah, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma rfili. Aisyah kata lepas turun ayat ni aku tengok Nabi tak pernah tinggal baca pada setiap rukuk dan sujudnya. Bismikallahumma rabbana Allahumma rfili. Nah, dengan nama Allah Tuhan kami, Allahumma rfili, ampunilah saya. Dan tuan-tuan, dalam tafsir menyebut bahawa surah An-Nas tu turun 3 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 3 tahun, kita kata tadi Nabi wafat umur 63. Mana ayat tu turun 3 tahun, mana umur 60. Maksudnya apa sini? Maksudnya bila Nabi umur 60 tahun, maka Nabi telah membuat preparation dah. Nampak? Maknanya telah buat persiapan rapi untuk persiapan bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab tu disebut tadi, bila dah sampai umur 60 ni, tuan-tuan, tak terima dah alasan. Macam saya kata tadilah, mungkin dulu kita kata, nah, masa umur 20, 30, nah, kita kata tak nak mari masjid sebab sibuk. Nah, sibuk dengan kerja kerana apa? Kerana kedudukan kewangan kita, rumah tangga kita tak stabil lagi, tuan-tuan. Tapi bila dah umur 60 ni, tuan-tuan, kalau tak mari masjid lagi, kalau tak mendekatkan diri lagi kepada Allah Ta'ala, maka ini satu perkara yang berat. La i'tizal, tuan-tuan, tak ada terima dah alasan. Maka tuan-tuan, sebab tu kita kena lihat perkara ini secara serius. Secara serius, bukan secara main-main. Apabila umur kita telah mencapai 60 tahun. Nah, macam satu riwayat tadi kata 40 tahun. Nah, maknanya tuan-tuan, 40 tahun tu kena preparation lah. Apatah lagi kalau 60 tahun. Nah, okey. Jadi tuan-tuan, kembali kepada hadis tadi. Nah, bila di mana dia kata, wahai Tuhan, apa amalan kamu buat? Nah, aku telah berjuang nak mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kazabta, kamu tipu, kamu lebong. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di mahkamah Allah Ta'ala tak boleh nak tipu lah. Nah, tak boleh nak cakap, tak boleh nak lekok kata, lekok kau ni sebagaimana akhir kita hidup di atas dunia tadi. Tuan-tuan, macam kita sebut tadi lah, kalau alasan banyak, kita boleh terima. Boleh terima 1000 alasan. Dan tuan-tuan, alasan 1000 alasan ni boleh ke? Boleh cipta 1000 alasan. Nah, tapi tuan-tuan, tak apalah. Di atas dunia ni bolehlah buat. Tapi di hari akhirat, kamu ingat, tak boleh lari sama sekali. Allah Ta'ala kata, kazabta, kamu tipu. Kamu berjihad bukan sebab aku.
Kamu berjihad nak suruh orang kata kamu ni orang yang berani, orang yang gagah. Kamu ni seorang pahlawan, pendekar. Ataupun sebab kamu pergi berperang, sebab kamu kerana nak jawatan. Nah, macam hari ni, kalau siapa yang menyertai squad, menyertai operasi, kalau berjaya operasi ni dinaikkan pangkat. Nah, jadi komando, jadi lieutenant. Nah, daripada tak ada paku, naik 2 paku. Nampak? Naik 3 paku. Nampak? Kalau berjaya operasi ni, okey, buang paku, naik ke silang pula. Nampak? Maknanya, Allah Ta'ala kata kamu tipu. Kamu dulu berjuang bukan sebab aku. Kamu berjuang nak suruh orang kata kamu ni orang yang hebat. Kamu ni orang yang berani. Kamu seorang panglima. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala fasuhiba ala wajhi. Allah Ta'ala sembang muka dia. Subhanallah. Fasuhiba, suhiba ni maksudnya sembang. Tahu sembang? Kalau kita ambil kepala pun sembang atas tanah. Kemudian summa ulqiya finnar. Kemudian dicampakkan dia ke dalam api neraka. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua diadili tuan-tuan. Ni sangat berat ni. Untuk muhasabah kita bersama. Iaitu golongan yang kedua yang diadili, iaitu warajulun ta'allamul ilma wa 'allamah. Iaitu golongan yang mana belajar ilmu. Belajar ilmu dan mengajarkannya. Dan wa qara'tul Quran, dan dibaca Al-Quran. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita sedia maklum, orang belajar, orang ngaji ni kelebihan dia besar. Besarnya kelebihan orang ngaji, orang belajar ni tuan-tuan, sama macam orang yang mati syahid tadi. Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma fahuwa fi sabilillah. Ataupun satu riwayat yang lain, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu ila tariqil jannah. Siapa yang melalui satu jalan menuntut ilmu, mari belajar. Kita start motor, start kereta, mari masjid. Mari kuliah, mari nak dengar ustaz-ustaz mengajar tiap-tiap malam. Fardu-fardu ain, mari. Sebab nak belajar. Menuntut satu jalan, mari. Maka Allah Nabi kata, sahhalallahu lahu ila tariqil jannah. Allah Ta'ala akan mudah jalan dia ke syurga. Tuan-tuan, jalan ke syurga ni bukan jalan yang mudah. Satu jalan yang amat sukar dan amat payah. Sukarnya jalan ke syurga ni tuan-tuan, bermula saat nak mati tu. Saat nak mati tu payah dah tuan-tuan. Saat sakaratul maut, berhadapan dengan sakarat, nak boleh ngucap tu payah dah tuan-tuan. Kemudian masuk pula alam barzah, alam kubur, berhadapan dengan soal jawab malaikat muka nakir. Kemudian terpaksa melalui padang mahsyar pula. Yang mana kita semua sedia maklum dah, kita baca dah hadis. Keadaan padang mahsyar, matahari sedikit di atas kepala. Panas sehingga berenang dalam peluh masing-masing. Tuan-tuan, itu bukan satu perkara yang mudah. Itu semua satu perkara yang sangat sukar. Terpaksa melalui titian, terpaksa melalui mizan. Kemudian titian sirat. Yang mana kita baca lagi dalam hadis, titian sirat itu lebih halus daripada rambut di belah 7. Lebih tajam daripada 700 mata pedang. Tuan-tuan, yang mana pada adat dan logik akalnya tuan-tuan, tak boleh lalu lah. Tak boleh lalu. Nak lalu guana tuan-tuan? Nak niti atas 700 mata pedang. Kita niti atas jarum sutil pun sakit. Nak khabar apa? Satu perjalanan yang sukar. Tapi tuan-tuan, jangan berasa down lagi. Walaupun sukar, Nabi tak meninggalkan kita terumbang-ambing macam tu.
Nabi menyediakan kepada kita alternatif bahawa di sana adanya jalan mudah ke syurga. Nah, macam kita nak pergi Kuala Lumpur lah tuan-tuan. Kuala Lumpur kalau kita pergi kok jalan baru, jalan sawah, payah tuan-tuan. Payahlah. Kalau kita pergi kok jalan hok disediakan dah, jalan highway lebuh raya, mudah tak? Mudah lah. Nah, kita pergi lalu jalan payah, jalan batu masuk dalam sawah, masuk dalam baru, payah lah. Nah, itu. Maka Nabi sediakan kepada kita alternatif jalan mudah ke syurga. Di antaranya iaitu belajar. Nah, tapi tuan-tuan, dalam belajar ini pada masa yang sama Nabi SAW pesan kepada kita supaya jaga amal dan juga jaga niat supaya tak lari. Niat kita belajar ni kerana Allah Ta'ala, maka disebut dalam hadis ni. Nah, datang seorang lelaki yang ta'allamal ilma, yang belajar ilmu, kemudian wa'allamahu, kemudian dia ajar pula orang. Allahu Akbar. Ni kena atas kepala kita ni. Nah, atau ustaz-ustaz pun kena juga tuan-tuan. Nah, belajar kemudian mengajar kan. Nah, batu tuan-tuan, honi Allahu Akbar, kena jaga sangat hati dan niat. Nah, bimbang-bimbang takut apa? Takut lagi niat. Nak belajar sebab nak kemasyhuran. Belajar sebab apa? Sebab nak suruh panggil ustaz. Nak suruh panggil al-allamah, syekh, maulana. Tuan-tuan, memang orang tengok pada kedudukan seorang ilmuwan, kedudukan dia tinggi. Jangan kata syekh, jangan kita kata doktor, profesor, ustaz biasa pun tuan-tuan. Ustaz kapung pun. Nah, kalau orang tengok ustaz kapung ni mari ngajar masjid kita tuan-tuan, orang mari cium tangan. Nah, mari cium tangan ustaz. Mana yang tinggi kedudukan orang yang berilmu. Tapi tuan-tuan, kalau biasa-biasa ada orang nak mari cium tangan kita. Biasa-biasa jarang. Tapi kalau ustaz, gitu. Jadi maknanya kalau dia belajar, nah sebab apa? Nak suruh orang panggil dia ustaz. Nak suruh ada title ustaz tu. Tuan-tuan, hari ni ramai orang nak jadi ustaz. Nampak? Sebab ustaz ni dia mudah kemasyhuran. Orang pandai cakap sikit. Nah, orang pandai buat live sikit. Nah, ada follower ramai sikit. Ada TikTok, ada Facebook. Glamour selalu lah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Walaupun kadang-kadang padanya tak ada pun latar pengajian agama. Hari ni ramai. Sebab tu kalau boleh saya sebut, tuan-tuan, kita yang nak dapatkan ilmu agama, mestilah daripada sumber yang sahih. Daripada sumber yang premier, bukan sumber sekunder. Ini ramai orang berminat dengan agama, tapi cara dia tu, cara ambilan itu bukan daripada sumber premier. Sumber daripada apa? Sumber sekunder. Sumber sekunder ni daripada mana? Daripada internet, daripada Facebook, daripada TikTok. Nampak? Yang mana kadang-kadang kita tak tahu latar belakang dia, pengajian dia daripada mana. Nah, hari ni banyak sangat bercambah tuan-tuan. Nah, sebab tu tuan-tuan, kerajaan, mana-mana kerajaan pun ada hari ni, dia memperkenalkan tauliah ni. Tauliah nak mengajar ni. Ada orang kata, payah tauliah. Dia tauliah. Nah, tak perlu tauliah pun nak mengajar ni. Nabi kata, balighu anni walau ayah. Nak buat dalil lalu. Nak sampai aku daripada satu ayat. Tauliah ni penting tuan-tuan. Untuk mengawal keabsahan ilmu agama. Kerana hari ni ramai orang yang menyampaikan ilmu yang tidak benar, yang tidak sahih. Nampak? Bila tak benar, tak sahih, daripada apa? Kebanyakan daripada sumber sekunder tadi lah. Sebab tu kalau kita nak belajar, biarlah daripada ilmu yang sahih, daripada guru yang diakui. Maksudnya mari belajar, mari ngadak dengan guru lah. Contoh macam ke malam ni, saya cuma ganti saja atas kekosongan tuan guru kita.
Nah, mari belajar, mari ngadak ah. Nah, mari bertalaki, mari depan, itu cara belajar. Nah, bukan mana ikut melalui TikTok itu tidak betul. Walaupun kita kata tidak salah lah. Nah, tapi cuma perlu disemak dan berhati-hati. Nah, nampak. Jadi tuan-tuan, ada orang yang mana dia belajar dan dia mengajar bukan kerana Allah, kerana nak dapat kemasyhuran, nak disebut nama, nak suruh dipanggil alim, nak suruh dipanggil ustaz, nak suruh dipanggil syekh, maulana, al-habib dan seumpamanya. Maka tuan-tuan, pada hari kiamat Allah Ta'ala tanya ni. Allah Ta'ala tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu buat? Nah, apa yang kamu buat? Dia kata, aku belajar ngaji. Nampak? Belajar ngaji. Dan wa qara'tul Quran, dia sebut aku baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bukan sekadar ilmu saja, baca Al-Quran. Tuan-tuan, ada disebut dalam satu hadis. Dalam satu hadis bahawa Nabi SAW menceritakan pihak seorang lelaki. Satu kisah, seorang lelaki ni pada waktu malam dia baca, biasalah pada waktu malam sebelum tidur dia ngaji. Nah, ni memang amalan kebiasaan lah. Dan kita pun kalau boleh begitu juga. Dan cuma malam tu dia ngaji, tuan-tuan, ngaji suratul Kahfi. Ngaji dalam rumah, ngaji dalam rumah. Bila ngaji, kemudian tuan-tuan, dia pun terdengar ataupun perasan ada orang lalu kat tepi rumah dia. Nampak rumah dulu kan, bukan macam rumah gila ni. Nah, maknanya kalau orang lalu perasan lah. Bila dia perasan orang lalu tu, dia cuma kuatkan sedikit bacaan dia. Kuatkan sedikit bacaan dia. Kemudian dia belah-belah baca tu, dia pun terlelap tidur. Orang Terengganu kata khelak kejap. Bila khelak tu tuan-tuan, dia pun mimpi. Dia mimpi. Dia mimpi tengok bagaimana diberikan gambaran bahawa pahala-pahala yang ngaji tadi tu. Tengok banyak masuk Kan sebagaimana Nabi SAW sebut pahala orang ngaji kan. Kullu hasanatin bi'asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu 10 pahala. Dan tidak aku kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf 10 pahala. Dan cuba tuan-tuan bayangkan dia baca surah Kahfi. Surah Kahfi ni panjang juga. Jadi bila tengok tu Allah banyaknya pahala masuk banyak pahala. Sampai tengah jalan, sampai tengah surah Kahfi, tiba-tiba pahala dia berhenti, stop, tak ada. Nampak? Tadi bila tengok pahala banyak ni, dia berasa sangat kagum lah. Ya Allah, besarnya nikmat pahala. Dia berasa sangat gembira. Tapi bila sampai tengah surah Kahfi, tiba-tiba tak ada pahala dia. Kemudian dia tanya Tuhan dia, wahai Tuhan, ya Rabb, mana ni? Kenapa tiba-tiba tak ada apa ni pahala ni? Kenapa tak masuk dalam akaun ni? Jadi dia pelik. Kemudian dia tanya, dan Allah Ta'ala berfirman, bukankah tadi masa kamu baca tadi, kamu meninggikan suara dengan tujuan nak suruh orang hok lalu tu dengar, moga suara kamu sedap. Nampak? Suara sedap nak suruh orang dengar tuan-tuan. Sampai habis pahala, tak ada pahala. Moga dia ahli Al-Quran. Suara sedap. Tengok kalau jemaah ramai, baca panjang lalu. Nampak betul lah. Cuti sekolah. Cuti sekolah pula ramai orang mari melawat bandar kita ni. Nak mari 2-3 bah. Semayang garik. Penuh. Baca panjang lalu. Baca Taranum Bayati Sabah Jahakah lalu tuan-tuan. Baca panjang lalu. Tapi bila tengok tak ada jemaah, 2 sah je. Qul huwallahu lah. Ni maknanya apa? Kena jaga niat, pelihara niat. Dah bila gitu tuan-tuan,
Bila Allah Ta'ala apa kamu buat, Allah Ta'ala dia kata aku belajar, aku mengajar kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala dah baca Al-Quran kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala kata kazabta, kamu tipu, kamu lebong. Kamu belajar bukan kerana aku. Kamu belajar sebab nak suruh orang kata kamu ni alim, nak suruh panggil kamu ni ustaz, nak suruh panggil al-fadhil, ataupun kamu belajar sebab kamu nak habuan dunia. Belajar sebab apa? Nak ijazah sarjana muda, master, doktor, PhD. Untuk apa? Memudahkan dapat kerja, dapat jawatan dan pangkat. Maka tuan-tuan, hak ni hak muhasabah ni. Muhasabah kepada kita, bahawa Nabi nak suruh kita memelihara dan jaga niat supaya comel semua niat. Sebab tu tuan-tuan, niat ni kena baru semua, kena ada semua niat. Dan tuan-tuan tengok pada setiap niat ibadat mesti kena ada lillahi ta'ala. Walaupun kita kata lillahi ta'ala tu tak syarat pada sah niat. Contoh kita semayang usalli fardu maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Kita apa? Kita puasa nawaitu shauma radin an ada'i fardhi syahr ramadan lillahi ta'ala. Nawaitul hajj wal umrah lillahi ta'ala. Tuan-tuan duduk i'tikaf walaupun sunat. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kena ada lillahi ta'ala tu. Buah lillahi ta'ala tu kena ada pada setiap tindakan kita. Maknanya apa? Setiap kerja buat kita kena baru sama niat. Termasuklah juga pada perkara-perkara ini, bukan perkara ibadat saja. Kita mari ngaji hari ni, mari kuliah garik hari ni kerana Allah. Saya sebut semua benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan, mari masjid, mari kuliah maghrib ni apa tujuan tuan-tuan sebenarnya? Batu kena betul tujuan. Bahawa kita mari ke masjid ni tuan-tuan, mari kuliah maghrib, sebenarnya bukan isi masa lapang tuan-tuan. Kerana dia adalah tuntutan agama, tanggungjawab kita dalam beragama. Ada orang tuan-tuan dia mari masjid ni, mari kuliah garik sebab apa? Sebab nak isi masa lapang. Tuan-tuan, itu bukan tujuan yang benar. Kadang-kadang katanya dah apa mari masjid? Dah, kita kan peceng dah kan. Masjid lah tempat kita. Nampak? Ataupun malam ni tak ada benda lah mari masjid lah. Tuan-tuan, bila matlamat tidak jelas, maka sebab tu kita tengok ada setengah, bukan setengah, kebanyakan masjid. Ini saya sebut berdasarkan pemerhatian kita lah. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok masjid, setengah masjid tuan-tuan, kita berasa sangat sedih. Sebab apa? Sebab kadang-kadang setengah masjid itu, hari ni alhamdulillah kebanyakan masjid ada kuliah-kuliah pengajian. Tapi tuan-tuan ada setengah masjid, bila ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Dia bobek-bobek belakang. Padahal ustaz ada ngajar depan. Ustaz sedang berkuliah depan, dia duduk atas wakah, duduk luar. Duduk atas beranda, duduk gulung rokok sadak. Duduk gulung daun tu. Ustaz tengah ngajar depan, dia duduk main internet, duduk main WhatsApp, duduk main Facebook bagai. Sebab apa jadi gitu tuan-tuan? Sebab matlamat hadir tu tak jelas. Kalaulah dia matlamat hadir, aku mari ke masjid, mari kuliah maghrib ni kerana dia ini adalah tuntutan agama. Tanggungjawab aku dalam beragama untuk memenuhi fardu ain, untuk lepas fardu ain. Kalau lepas dah fardu ain, untuk memberi ingat kepada perkara akhirat. Nampak? Itu dia. Kalaulah kita memahami matlamat ini, jelas matlamat kita, barulah tuan-tuan kita akan tak rasa saja mari masjid. Ada orang dia saja apa? Mari tu bagus dah. Tiba-tiba imam pula umum, ustaz tu hadir malam ni. Habis minyak mari masjid malam ni. Nampak? Itu matlamat tak jelas tu. Matlamat tak jelas.
Tak apalah ustaz mari ke tak mari pun. Tapi tuan-tuan, ini tanggungjawab kita di dalam beragama. Nah, sedangkan kita tanggungjawab kita banyak. Tanggungjawab dunia kita, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tanggungjawab kerja kita buat habis baik. Tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Kadang-kadang kita lupa tanggungjawab kepada agama kita. Okey. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, iaitu golongan yang ketiga, iaitu apa? Iaitu rajulun wasa'allah. Orang yang Allah Ta'ala luaskan rezeki dia. Allah Ta'ala beri kepada dia kekurniaan harta. Dan kemudian dia infakkan. Nah, kemudian Allah Ta'ala kata, nah, ke akhirat lagi, apa amalan yang kamu buat? Maka dia kata, wahai Tuhan, aku wa'atahu min asnafi mali kulli. Aku beri belaka harta aku. Nah, lambat ada orang minta derma mana-mana aku beri. Nah, dah minta pun aku beri juga. Nampak? Nah, kerana-Mu wahai Allah. Allah Ta'ala kata, kazzabata, kamu tipu. Kamu tipu. Kamu sedekah bukan kerana aku. Kamu sedekah kerana nak suruh orang panggil kamu dermawan. Orang nak suruh orang panggil kamu orang pemurah. Kamu sedekah sebab bukan kerana Allah. Kerana tujuan ke dunia. Nak lari ikan tek, nak lari hak tu, nak lari hak ni, nak suruh kata itu, nak dapat projek itu, dapat projek ini. Ini Allah Ta'ala kata, fasuhiba ala wajhi. Maka orang ni Allah Ta'ala sembang dia di atas tanah. Dan wa'ulqiya finnar. Maka dicampakkan dia ke dalam api neraka. Wali'azubillah. Kita mohon berlindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ancaman-ancaman daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga Allah Ta'ala bantu bimbing kita untuk sentiasa memelihara amal dan juga memelihara niat kita. Nah, moga sentiasa tuluh ikhlas semuanya kerana lillahi ta'ala. Sebagaimana pengakuan ikrar kita buat sama. Bila kita semayang, kek gi kita nak buat ikrar pula. Aku janji, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku, semua kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Moga bermanfaat pada pertemuan pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah kurang kelemahan daripada diri saya sendiri, dan saya beristighfar, ampun taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada silap dan salah dalam penyampaian saya. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa najjina minaz zulumati ila an-nur waj'alna al-fahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.